Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey anak-anak Doiman, hari ini kita akan belajar bahagian akidah di bawah tajuk Tuhanku Al-Ahadu dan As-Samadu. Okey, sebelum tu minta anak-anak telah bersedia dengan buku teks. Okey. Kita akan tengok apakah dia Al-Ahadu dan apakah As-Samadu. Okey, seterusnya kita lihat buku teks muka surat 62. Okey, Ustazah telah letakkan nombor pada setiap tajuk-tajuk kecil bagi memudahkan anak-anak untuk faham apa yang Ustazah akan ajar pada hari ini. Okey, kita tengok nombor 1. Nombor 1, Al-Ahadu. Maksudnya Al-Ahadu bererti Allah Maha Esa, tunggal dan tiada yang berhak disembah melainkannya. Okey, seterusnya kita tengok nombor 2. Nombor 2 adalah dalil nakli yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Okey, mungkin anak-anak dah biasa dengan ayat ni kan. Ini adalah pada surah Al-Ikhlas ayat yang pertama yang maksudnya katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Okey. Nota nombor 3 adalah dalil akli iaitu mengikut logik akal, fikiran. Okey, kita melihat aturan alam yang diuruskan dengan sistematik. Hal ini membuktikan hanya Allah Tuhan yang mentadbir alam ini. Jika Tuhan lebih daripada satu, akan berlaku huru-hara di alam ini. Jadi, Al-Ahadu ni bermaksud satu. Maknanya Tuhan tu hanya ada satu sahaja. Lihat pula pada muka surat 63. Kita tengok apakah As-Samadu. Tengok nota nombor 4. As-Samadu bererti Allah Maha Pelindung dan tempat tumpuan segala hajat. Maknanya kalau kita nak minta apa-apa pertolongan, apa-apa sahaja, hanya pohon pada Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh minta dengan benda lain. Okey, seterusnya kita lihat nota nombor 5 iaitu dalil nakli bagi As-Samadu. Okey, dalil naklinya adalah Allahus Samad yang bermaksud Allah ialah tempat bergantung. Ini juga adalah daripada surah Al-Ikhlas iaitu ayat yang kedua. Jadi, kita sebagai hamba Allah hanya jadikan Allah sahaja sebagai tempat kita bergantung. Okey, nota nombor 6 adalah dalil akli bagi As-Samadu. Okey, dalil aklinya adalah Allah menciptakan seluruh alam. Allah memberikan perlindungan kepada semua makhluknya. Maka sudah pasti seluruh alam memerlukan Allah sebagai tempat bergantung. Jadi, kita hanya boleh bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Okey, seterusnya lihat pula pada muka surat 64. Okey, cuba tengok dekat gambar pensel tu. Okey, gambar pensel tu adalah tajuknya iaitu tindakan yang membuktikan keimanan terhadap Al-Ahadu dan As-Samadu. Okey, apa tindakan yang boleh membuktikan keimanan kita terhadap Al-Ahadu dan As-Samadu? Okey. Perhatikan gambar pertama iaitu gambar seorang kanak-kanak lelaki sedang solat. Okey, cuba tengok beriman kepada Allah semata-mata. Okey, titik merah yang pertama tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu dan titik merah yang kedua sentiasa beribadat kepada Allah sahaja. Perhatikan pula gambar yang kedua iaitu seorang kanak-kanak lelaki sedang berdoa, memohon pertolongan kepada Allah. Titik pertama, rajin berdoa. Titik merah yang kedua, melakukan solat hajat. Maknanya kita ni hanya minta doa hanya pada Allah sahaja. Seterusnya gambar yang terakhir iaitu gambar yang ketiga. Seorang kanak-kanak lelaki sedang membaca buku. Okey, menjadi Muslim yang taat. Titik merah yang pertama, berusaha dengan bersungguh-sungguh.
Titik merah kedua, meyakini pertolongan Allah. Titik merah yang ketiga, sentiasa muhasabah diri. Kesimpulan daripada tajuk Al-Ahadu dan As-Samadu ni adalah yang pertama, Tuhan tu hanya ada satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita kena yakin dan percaya yang Allah ada hanyalah satu dan hanya kepada Allah saja kita memohon sebarang pertolongan, sebarang hajat dan hanya Allah saja tempat kita bergantung. Okey, harapan Ustazah, moga anak-anak Dua Iman semua dapat memahami tajuk Al-Ahadu dan As-Samadu ni dan boleh faham penerangan ringkas daripada Ustazah. Okey, itu sahaja daripada Ustazah untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.